أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Suara saya dapat ya? Jelas tak suara? Dapat. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair ya arhamar rahimin. Rabbi ighfir warham wa tajawaz amma ta'lam wa antal a'azzu al akram. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Sama-sama kita gandakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang tidak pernah putus sampai kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesihatan, nikmat ruang masa, nikmat keinginan untuk menjadi orang yang baik, nikmat keinginan untuk mencapai ilmu, nikmat untuk mengangkat kejahilan daripada diri. Semua itu adalah nikmat yang mana kalau tidak ada pada diri kita, rasa tidak mau mengangkat kejahilan daripada diri kita, itu bala besar. Kerana kejahilan itu, sebagaimana yang selalu saya beritahu dalam kelas-kelas saya, kejahilan itu merosakkan. Kejahilan merosakkan. Kejahilan akan memusuhi kebenaran. Kejahilan itu akan mengganggu kehidupan. Ya, so syukur alhamdulillah di atas nikmat-nikmat yang Allah Taala berikan kepada kita, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya nikmat-nikmat ini berterusan, berlanjutan sehingga sampai ke hembusan nafas kita yang terakhir insya-Allah. Saudara-saudari yang saya hormati, hari ini kita nak sambung belajar kita. Ya, hari ini kita nak sambung pengajian dalam bahagian fiqh di muka surat 76 sebagaimana di paparan. Kitab kita ialah kitab Safinatun Najah karangan Syekh Salim bin Abdullah bin Sumair Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Semalam kita telah bertemu untuk bahagian mukaddimah dan juga bahagian akidah. Hari ini kita bertemu di bahagian fiqh. Kita masih lagi berbicara tentang tentang faslun fi bayani bulughil murahiqi wal mu'siri. Ya, ceraian pada menjelaskan balignya orang yang orang muda dan orang yang sampai umur. Pada minggu yang lalu kita telah bercerita tentang alamat baligh itu ada 3, iaitu cukup 15 tahun umur bagi lelaki dan perempuan, ya, keluar air mani, ya, pada lelaki dan perempuan selepas dia cukup umur 9 tahun, ya, 9 tahun. Apabila masuk umur 9 tahun, maka orang ini dia boleh datang ataupun dia boleh keluar mani apabila terangsang. Ya. So keluar mani ini keluar mani dengan sebab terangsang lah, terangsang seksualiti dia. Bukan keluar mani dengan sebab yang lain, ya. Sebab luka, sebab cedera, tiba-tiba
kerana kecederaan itu tercucuk anggota yang menyimpan air mani, keluar air mani, itu tak kira. Okey. Yang kira ialah apabila air mani itu keluar dengan cara-cara keluar air mani yang biasa, iaitu apabila nafsu itu terangsang ataupun mimpi keluar air mani. Okey. So barulah dianggap bahawasanya lelaki ataupun perempuan itu keluar air mani yang menyebabkan dia sampai umur. Kemudian yang ketiga ialah haid pada kaum Hawa, ya, pada anak-anak syurga, perempuan yang juga mencapai umur 9 tahun. So telah kita bincangkan pada minggu yang lalu, bagaimana cukup 15 tahun itu ya secara tahdid, ya, yang ihtilam pula ya pada umur 9 tahun itu pun juga secara tahdid, ya, bagi sebahagian para ulama, dan sebahagian para ulama mengambil kira 9 tahun itu secara takribiyatan. Dan demikian juga dengan perempuan yang datang haid 9 tahun itu pun secara takribiyatan, bukan secara tahdidiyatan, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama. Hari ini kita nak teruskan di muka surat 6, berapa tu? 76. Wa innama dzakara qala al-muallif rahimahullah. Ini kata siapa ni? Bukan muallif ni. Qala asy-syarih rahimahullah. Wa innama dzakara al-musannif awwala mas'alatin fil fiqh. Sebab tu ya, saya pilih tajuk ini sebagai memulakan tajuk fiqh, kerana memang ini ya bagi musannif sendiri dia adalah tajuk pertama kepada bab fiqh, ya. Bukan bab istinja bil hajari. Okey, wa inna ma dzakara al musannif awwala mas'alatin fil fiqh alamatul bulughi li'anna manat at-taklif ala al-balighi duna sabiyyi wa sabiyyati. Dan hanya saja innama adatul hasri yang kita terjemah, tutup buku kita zaman dulu terjemah dengan terjemahan hanya saja, bukan sesungguhnya, ya, bukan sesungguhnya. Tapi zaman sekarang ni orang terjemah sesungguhnya begitu saja, bermudah-mudahan. Tak apa, tak ada masalah. Tapi yang lebih tepat ialah hanya saja, innama. So kalau ada orang yang paling hebat dalam apa-apa bahagian, ya, tukang masak paling hebat, ya, tidak ada orang yang boleh menandingi kehebatannya dalam memasak. So kita kata innama, hanya saja dialah satu-satunya tukang masak. Itu innama. So kalau main bola, tak ada dah kawan-kawan kita di universiti ini yang hebat sekali main bola, si Dolah ini contoh. Maka kita cakap kat dia, statement kita, innama Dolah adalah pemain bola yang paling hebat, tak ada orang yang boleh menandingi. So kita guna perkataan ini, innama, hanya saja si Dolah inilah yang paling hebat sekali main bola. Itu kegunaan innama. Kegunaannya adalah lil hasri, ya, untuk menghimpunkan satu-satu benda itu hanya ada pada satu orang saja. Okey. So di sini disebut oleh asy-syarih wa inna ma dzakara al-musannifu, hanya saja menyebut oleh musannif awal mas'alatin fil fiqh, ya, masalah pertama dalam ilmu fiqh, dalam bahagian fiqh ni, iaitu alamatul bulughi, iaitu bab alamat bulugh. Kerana apa dia sebut masalah pertama dalam bahagian fiqh ni bab alamat bulugh? Lianna manatut taklifi 'ala al-balighi, kerana, ya, putaran taklif itu, ya, kena kepada orang yang baligh.
Ya, putaran taklif itu kena kepada orang yang balik. So kita tengok syarat taklif. Syarat taklif ada 3 yang umum, iaitu Muslim, akil, dan yang ketiganya baligh. So Muslim, akil itu biasanya dia syarat yang lebih umum. Kemudian dikhususkan kedua-dua syarat itu dengan syarat yang ketiga ini, iaitu al-baligh, sampai umur. Okey. Duna sabiyyi wa sabiyati, tidak kena taklif, ya, bukan manatut taklif, ya, budak lelaki maupun budak perempuan yang belum sampai umur. Okay. Sebab itu Syekh Al-Musannif memulakan perbahasan fiqh ini dengan alamat al-bulugh. Okey. So alamat taklif itu taklif itu ada 5 syarat dia, sebagaimana yang kita tahu. Pertamanya Muslim, yang keduanya akil, yang ketiganya baligh yang kita bincangkan ini. Kemudian yang keempatnya salimul hawas. Apa itu salimul hawas? Ya, salimul hawas dengan makna sejahtera anggota. Anggota apa? Anggota idrak. Anggota untuk kita idrak pertanggungjawaban daripada syarak. Okey. Apa dia? So dibahas panjang oleh para ulama. Kesimpulan yang boleh kita buat ialah hawas yang menjadi syarat kepada seorang itu menerima taklif ialah telinga, ya, sama mata. Salah satu. Kalau orang tu buta tapi telinganya okey, maka dia masih lagi menerima taklif. Ya. Ataupun dia tu pekak tapi matanya boleh tengok. Okey. Maka dia ni masih lagi menerima taklif. Itu ada perbincangan panjang. Okey. Mata ni dibincangkan. Sebab mata ni dia boleh idrak yang mar'iyat, dia tak boleh bawa faham. So nak jalan untuk faham dia tu jauh sikit berbanding telinga. Kalau telinga kita cakap tu benda faham, dia masuk terus. Tapi mata ni dia nak faham seperti fahamnya telinga, itu agak susah. Sebab itu ada perbincangan dalam bab mata. Ya, idrak dengan mata. So hasilnya kalau seorang manusia itu mata buta, telinganya pekak terus, tak dengar apa, orang ini tidak mukallaf. Orang ini tak mukallaf bagi jumhur para ulama. Walaupun di sana ada muqabil jumhur yang mengatakan dia masih lagi taklif, tapi ada mesti wajib seseorang yang mengajarnya cara wudu, cara sembahyang dengan cara bukan ajar sebab tak dengar telinga, nak tunjuk sebab mata tak nampak. Dengan cara mana? Cara ambil wudu, dia kena ajar satu-satu dengan cara apa contoh, ya. Macam mana nak cakap? Cara ni lah. Cara ajar ambil sembahyang. Sebab dia masih ada anggota al-mahsus. Anggota sentuh. So kena sentuh dia, ajar ambil sembahyang. Kena sentuh dia untuk ajar sembahyang. Qiyam macam ni, rokok macam ni. Itu bagi muqabil jumhur. Adapun jumhur, maka sesiapa yang buta matanya dan pekak telinganya, maka dia tidak lagi seorang yang ditaklifkan. Tak. Bukan mukallaf dah dia. Okey, walaupun dia dah sampai umur, walaupun dia akil, walaupun dia baligh, ya, kalau ikut-ikutkan dia baligh, dia akil. Tapi oleh kerana hawas yang menjadi punca kepada idrak itu, punca kepada ilmu maklumat pentaklifan itu tak ada, maka dia dikira tidak mukallaf. Ini dibahas panjang dalam kitab-kitab yang lebih besar lah. Okey, kemudian syarat yang kelima, Muslim, akil, baligh, salimul hawas, ya, untuk tujuan idrak. Kemudian yang kelima ialah apa dia? Bulughud da'wati, sampainya dakwah. Okey, sampainya dakwah. So dalam hal sampai dakwah ini secara pukul ratanya manusia di
dunia ini sudah sampai dakwah Islamnya. Boleh kata di ceruk rantau manapun, di tengah kota bandar metropolitan manapun, sudah sampai seruan Islam ini. Sama ada sampai secara direct daripada pendakwah-pendakwah Islam maupun sampai secara tidak langsung melalui media, melalui TV, melalui bahan-bahan bercetak, melalui suara khabar, ya. Islam ini kuang-kuangnya ya sampai kepada penduduk dunia ini. Cuma walaupun dibincangkan oleh para ulama kita, dibincangkan oleh para ulama-ulama di Al-Azhar Syarif tentang bagaimana sampainya Islam ini ke sebahagian penduduk dunia oleh bukan pendakwah-pendakwah Islam. Itu ada sedikit dibincangkan. Berikutan adanya laporan, adanya kajian yang menunjukkan bahawasanya walaupun dunia mengalami kepesatan pembangunan dari sudut media massa, ya, semua benda berada di hujung jari, tetapi ada di tengah-tengah sana manusia yang tak tahu pun tentang Islam, ya, tak pernah dengar pun tentang Islam, ya. Bahkan yang lebih teruk, mereka dengar yang negatif. Mereka dengar Islam ni dikaitkan dengan keganasan, agama yang radikal, agama yang menjadi punca kepada keganasan dan seumpamanya. So mereka dengar yang negatif. So tak dengar yang positif, tak dengar hakikat Islam itu apa, tak dengar Islam yang mengajak kedamaian, mengutamakan bahkan kedamaian, istiqrar, al-waqar dan seterusnya. So bagaimana dengan golongan-golongan ini? So ada sebahagian ulama kontemporari yang berpendapat bahawasanya mereka ini boleh diklasifikasikan sebagai orang yang tidak sampai dakwah. Orang yang tidak sampai dakwah. Okay. Untuk lebih panjang dalam hal ini tu kena tengok perbahasan para ulama berkait dengan syarat bulughut dakwah. Macam orang Cina dia tak peduli, ya. Orang Cina di Hong Kong sebagai contoh, di negeri yang pesat membangun itu, so agama tak ada dia tak ada orang peduli sangat pada agama. Hatta agama Cina, Buddha Cina sendiri pun mereka tak peduli. So satu masa saya ingat di Nilampuri datang sepasang suami isteri daripada Cina Tanah Besar, daripada Cina, kalau tak salah Cina Hong Kong kerana ada projek ataupun ada program program pengajaran bahasa Cina. So hebat masa tu Cina daripada Tanah Besar turun mari nak mengajar bahasa Cina di Nilampuri. So ramai juga yang sempat belajar bahasa Cina. Ustazah, saya ingat ustazah, beberapa orang pensyarah kita di Nilampuri sempat masuk kelas. Tak ingat namanya. So sempatlah belajar bahasa Cina 4-5 patah seorang. So datang dia orang tu, dia ditempatkan di rumah tamu. Dia sampai lebih kurang 11-12 pagi, ditempatkan di rumah tamu. Kemudian masuk waktu Zuhur. Biasalah kita azan lah. Ya, di surau API Nilampuri azan, di sebelah rakan dekat kita di Kias pun azan, di masjid masjid Kampung Laut tu kan. Kemudian juga di kampung Nilampuri, masjid mukimnya azan dan sekitarnya sayup-sayup dengar laungan azan. Alright. So si Cina ni tanya, itu bunyi apa? Dia tanya budak-budak kita yang duk melayan dia orang lah. Itu bunyi apa? Itu bunyi apa ya? Bunyi apa? Dia cakap Inggeris lah, aku tak tahulah macam mana dia cakap. So dia tanya, itu bunyi apa?
seorang budak kita cakap itu bunyi azan. Azan sebagai tanda kepada masuknya waktu sembahyang dan mengajak manusia, umat Islam, orang beriman untuk sembahyang berjemaah di masjid. Tak tahu dia agama Islam, tentang agama Islam secara umum dan tentang bahawasanya adanya pengamalan agama azan yang semacam itu. So ada rupanya manusia di dunia ini yang tak sampai seruan agama Islam, right? Secara langsung. Sebab itu menjadi tanggungjawab kita bersama untuk menjadi pendakwah, ya. Kita khidmatkan diri kita untuk agama ini, menjadi pendakwah kepada agama Nabi Muhammad SAW, agama Allah Subhanahu Wa Taala ini. Okey. Barangkali kita di universiti ni pun, antum berada di college, ya, tinggal bersama dengan non muslim, bukan Islam. So inilah peluang untuk kita dakwah. Okey. Perkenalkan mereka dengan Islam. Perkenalkan Islam kepada mereka dengan cara hidupmu yang Islam. Kalau kamu semua, ya, boleh mengamalkan, ya, cara hidup yang diajar oleh Islam, dia secara automatik menjadi dakwah kepada orang bukan Islam. Orang panggil ad-da'watu bil hal, dakwah dengan keadaan, dengan dengan diri kita. Tak ada perlu kena pergi bercakap, tak ada kena berceramah, tak ada kena buka kitab, buka buku, tak ada kena berhujah apa. Okey? Hujah. So cukup dengan diri kita. So Islam mengajarkan semua pengajaran dalam Islam, ya, mengajarkan kebaikan dengan ibu bapa, kebaikan dengan kawan-kawan, kebaikan dengan guru, kebaikan dengan semua manusia, ya. So kebaikan-kebaikan inilah yang boleh mencuit hati orang non-Muslim untuk tertawan dengan Islam. Alright? Itu cerita tentang bulughud dakwah, sampai dakwah. So ramai lagi yang tak sampai dakwah. Kitalah yang perlu jadi agen kepada menyampaikan dakwah Islamiah ini kepada seluruh penduduk bumi ini. Balighu anni walau ayah, Nabi kata, sampaikan daripadaku walaupun satu ayat. Baik. So syarat taklif ada 5. Yang pertama tadi Muslim, akil. Yang kedua baligh. Yang 3, 4 salimul hawas. Yang kelima bulughud da'wati, sampai dakwah. So di sana ada lagi perbincangan yang di belakang itu, yang itu kita boleh rujuk dalam kitab-kitab yang lebih besar. Okey. Kita sambung. Lakin yajibu ala sabili fardil kifayati ala aslihima al-dhukuri wal inathi an ya'murahuma bis salati wa ma yatawaqqafu alaihi. Okey, akan tetapi wajib di atas jalan fardu kifayah, ke atas asal kedua-duanya, asal lelaki dan perempuan. Iaitu apa? Apa maksud asal? Maksud asal itu ialah sama ada ibu bapa ataupun datuk nenek yang membelalah, penjagalah. Asal tu dengan makna keturunan kita. Mak kita ni furu'. Mak ayah kita tu kita panggil asal. Ala aslihima. Ya, so asal kita ni bermula dengan mak ayah kita, kemudian naik lagi kepada datuk nenek kita, kemudian naik lagi kepada tok nyie kita, dan seterusnya. Itu kita panggil asal ataupun usul. Yang anak pula, yang furuk pula bermula pada anak. Anak, turun ke cucu, cicit, cicak, cucu-cicak dan seterusnya, itu kita panggil furuk. Ini dalam ilmu mawarith kita guna perkataan ini. Ya, al-usul wal furu'. So sini ala aslihima, aslihima dengan makna asal kedua-duanya, asal kepada seorang budak lelaki ataupun seorang budak perempuan, iaitu mak ayah dia
dan ke atas, ayyamurahuma, bahwasanya wajib itu fa'il kepada yajib. Orang panggil apa? Ta'wil masdar jadi fa'il kepada yajib. Lakin yajibu ala sabili fardhu kifayati ala aslihima adh-dhukuri wal inasi. Ayyamurahuma. Ta'wil masdar jadi fa'il fi mahalli raf'i fa'ilun yajibu. Okey. Ayyamurahuma, bahwasanya ya asal ya'mura kembali pada asal, ya. Fa'ilnya asal. Bahwasanya menyuruhlah oleh asal bagi kedua-duanya, huma maf'ulun bih, bisalati, ya, menyuruh dengan sembahyang. So mak ayah kena suruh sembahyang. Ya, budak yang belum balik lagi, ya, walaupun tak balik lagi, tak cukup umur lagi, as-sabi was-sabiyati, akan tetapi menjadi kewajiban atas jalan fardu kifayah ke atas mak ayah untuk menyuruh lelaki dan perempuan, ya, as-sabiyati was-sabi was-sabiyati, untuk mengerjakan sembahyang dan apa-apa yang berkaitan dengan sembahyang. Umay tawaqqaf alaihi, apa yang berkaitan ke atas satu benda lah. Contohnya sembahyang, apa yang lazim bagi sembahyang? Kena ada wudu, ya, kena tahu apa yang wajib, apa yang sunat, boleh membezakan. Sembahyang tu sendiri ada yang fardu, rukun sembahyang, ada yang sunat hay'ah, ada sunat ab'ad. Itu kita panggil wama tatawaqqafu alaihi, dan apa yang sembahyang itu terhenti ke atas. Dan perkara-perkara yang itu dia disebut dah, tak kena cakap panjang. Kawudu'in, seperti wudu. Wama tatawaqqafu salatu alaihi, seperti wudu. Wudu perlu pada sembahyang perlu pada wudu. So ibu bapa sebagai asal kepada seorang anak, lelaki ke perempuan tak kira, kena ajar anak dia sembahyang. Dan kena ajar apa yang terhentilah sembahyang ke atasnya. Ke atasnya. Contoh dia kata wudu. Wa nahwihi, dan seumpama wudu. Seperti syarat rukun sah batal, kena ajar. Ya. Sembahyang dia berkait dengan syarat. Dia ada rukun, dia ada sah, dia ada batal. So perkara yang membatalkan wudu, perkara yang membatalkan sembahyang, kan? Itu masuk dalam wama tatawaqqafu alaihi, dan apa-apa yang terhentilah sembahyang ke atas. Benda-benda yang berkait secara langsung dengan sembahyang. Wajib diajar secara fardu kifayah. Kalau siapa-siapa yang tolong ajar, tolong beritahu, lepas belaka. Bukan setiap orang kena ajar. Okey? Orang ni mak bercerita tentang cara ambil wudu. Okey? So lepaslah si bapa. So si bapa pula ajar tentang cara semayang. Lepaslah si mak. Tu orang panggil ala sabili fardil kifayah. Bukan kata tiap orang secara fardu ain kena ajar satu-satu, ada ala sabili fardil kifayah. Ba'da istikmalihima sab'a sinina idza mayyaza. Selepas sempurna kedua-duanya umur 7 tahun. Ya. Tapi ada syarat lagi, apabila kedua-duanya lelaki perempuan itu mayyaza, telah mumayyiz, telah jadi mumayyiz. So kalau dah mumayyiz, umur 7 tahun dah mumayyiz, maka kena suruh ibu bapa kena suruh anak-anak tadi untuk, walaupun dia ni belum balik lagi ni, bukan cerita balik ni. Ini cerita as-sabi was-sabiyati. Umur 7 tahun dah balik, ya. Dah balik pula dah. Dah mumayyiz, dan memang kalau dirujuk kepada kitab-kitab para ulama, 7 tahun tu umur mumayyiz. Budak umur 7 tahun biasa dah balik lah. Balik pula dah. Dah mumayyiz. Mumayyiz. So apabila dah mumayyiz, dia boleh masjid, dia boleh masuk dalam saf,
Dia boleh jadi imam bahkan, ya, kalau dia tu clear belaka, bab semayang sudah diajar dengan baik, ya, baca Quran pun cantik, makhraj huruf pun okey, sifat huruf pun jadi, maka dia boleh jadi imam kepada kita yang orang tua ikut belakang. Ya, budak boleh jadi imam apabila dia tahu kaifiat solat dan dia sudah mumayyiz. Mumayyiz itu penting. Okay, kalau tidak, tak sah. Budak yang belum mumayyiz jadi tak imam, tak sah sembahyang kita. Kita yang mengikut ni tak sah. Sembahyang dia sah. Okay. Sembahyang dia okey. Sembahyang dia okey. Kita yang ikut ni tak sah. Wa haddu tamyiz huwa an yasira bihaitsu mana? An yasira bihaitsu ya'kulani wahdahuma wa yashrabani wahdahuma. Bagus kitab kita ni, semua ada baris, tak kena mikir dah baris. Cuma walaupun ada baris semua, tapi kena tahu apa dia, kena tahu i'rab lah, kena tahu nahwunya. Wa haddu, waw itu waw istinaf, haddu itu mubtada marfu'un bidhammati adh-dhahirati fi akhirih wa huwa mudhaf, at-tamyiz mudhafun ilaih majrurun, ya, bil idafati. Tu kena tahu belakang semua tu, walaupun baris semua ada. Okey, cuma walaupun dengan baris ada ni, kita tak kena fikir sangatlah. Dan satu lagi, baris ni sangat membantu dalam bab ilmu saraf. Kadang-kadang ilmu saraf ni dia payah sikit, ya, berbanding dengan ilmu nahwu. Kerana saraf ni maklumlah bahasa orang ni, bahasa Arab ni bahasa orang, bukan bahasa kita secara lisan ni. Bahasa kita juga dari sudut bahasa resmi dalam agama, ya, betul. Tapi bahasa dari sudut lisan ni, dari sudut ummi kita bahasa Melayu. So bahasa Arab ni bahasa yang bahasa kedua, bukan bahasa kedua pula, nanti salah faham pula kan. So bukan bahasa ibunda kita. Okey. So apabila bukan bahasa ibunda kita tu, takutnya salah baris. So dengan adanya baris ni, selamat kita daripada salah baris. Okey. Apa dia cakap tadi? Wahaddu tamyizi, dan had tamyiz itu, ya, pengenalan kepada tamyiz itu, haddu kita panggil tabuh, makna pengenalan kepada tamyiz itu, wa an yasira, bahwasanya jadilah kedua-dua. Alif itu alif tasniah yang merujuk kepada az-zukur wal inas, jadilah kedua-dua laki perempuan itu bihaitsu ya'kulani, dengan sekira-kira dua orang tu, kalau dua-dua tu makan, wahdahuma, dia makan sendiri-sendiri kedua-duanya. Mana reti makan sendiri. Wa yashrabani wahdahuma, boleh reti minum kedua-duanya, minum sendiri. Reti ambil gelas, pergi dapur, ya, buka peti, ambil air yang disimpan dalam peti, masuk dalam gelas, kemudian simpan pula bekas air tadi, tutup elok, tutup peti, kemudian togong air tu cantik, tak ada tumpah berak, kemudian basuh gelas, simpan. Tu tanda budak ni sudah mumayyiz. Kalau jenis masuk dapur, ikut sambar gelas mana, buka peti, buka bekas air, kemudian tak simpan molek, tak tutup pula bekas air, pas ke peti pun tak tutup juga, tak, tu air pun berat, tak tahu tumpah mana, minum pun berat, habis ke atas latar, pasal jeruk. Yang ni tanda budak ni belum mumayyiz. Okey, belum mumayyiz. Makan pun sama juga, dia tahu makan sendiri, dia tahu apa patut buat di meja makan. Okey, makannya okey, cermat, tak ada berat habis nasi, sekeliling pinggan nasi jatuh, ya. Dia tahu ambil gulai, dia tahu nak cobek lauk. Ni artinya budak ni sudah mumayyiz. Okey. Dan yang lebih penting lagi, wa yastanjiyani wahdahuma, dia boleh beristinja kedua-duanya, laki perempuan tadi beristinja sendiri-sendiri keduanya. Maknanya reti basuh berak diri,
Reti basuh kecil diri. Masuk tandas tahu, ya, tutup tandas tak ada buka, ya. Malu dah nak tunjuk apa ni anu dia tu. Okey, masuk duduk dalam tandas, buang air dengan sendirinya, tak perlu diajar lagi, tak perlu diteman. Okey. Teman takut hantu tu bukan cerita lain lah. Ya, teman dengan erti ni nak berak, nak uruskan berak kencing. Tak perlu orang lain dah yang basuh berak dia tu. Alright. Ni tanda budak ni sudah mumayyiz. Mumayyiz, ya. Yang tukar dengan balik pula. Balik yang tadi. Ya, yang 3 alamat balik itu. Yang ni cerita mumayyiz. Fala yajibul amru idza mayyaza qabla sab'i bal yusannu. Tidak wajib oleh perintah. Perintah dengan apa tu? Perintah dengan sembahyang. Dan apa yang berkait dengan sembahyang. Dan apa-apa benda yang bersabit dengan kefarduan agama. Al-amru tu alif lam pada perkataan al-amru tu lil ahdi, ya, alif lam lil ahdi. Alif lam apa kita panggil? Untuk menunjukkan atau untuk merujuk kepada perintah perkara yang sudah diketahui. Tidak wajib perintah. Perintah apa? Perintah ni lah. Perintah bab semayang, bab apa-apa yang berkait dengan semayang, bab puasa, bab apa nama lagi yang berkait dengan dan sekitarnya, ya. Tidak wajib perintah budak itu, ya, laki perempuan, idza mayyaza, apabila dia dah mumayyiz, tapi qabla sab'i, sebelum 7 tahun. Yang wajib perintahnya apabila budak tu mumayyiz dan umurnya dah 7 tahun. Bal yusannu, bahkan disunatkan saja. Ya, kalau dia ni dah mumayyiz, reti belaka dah. Dah pandai belaka dah. Makan reti, minum reti sendiri belaka. Ya, basuh berak, basuh kecil reti belaka dah. Tahu dah cuma cuci. Ya, boleh beza molek dah. Yang ni kotor, yang ni suci. Yang ni bersih, yang ni okey. Yang ni cemak. Contohnya. Reti belaka dah. Umur baru 6 tahun. Umur baru 6 tahun. So, apakah wajib ke atas asal kedua-duanya untuk memerintahkan semua perkara agama? Jawab dia, tidak wajib. Fala yajibul amru idza mayyaza qabla sab'i. Qabla sab'i dengan mana? Qabla sab'i sinin. Tu alif lam pun banyak dalam kitab kita ni, oleh kerana kitabnya kecil saja, kitab rekah, maka dia alif lam tu banyak alif lam lil ahdi dzikri namanya. Alif lam lil ahdi dzikri. Alif lam merujuk kepada perkara yang sudah disebut sebelum pada ini. Ataupun alif lam lil ma'hudi, ataupun lil ahdi saja. Alif lam yang sudah diketahui makna dia. So ada juga alif lam ganti pada mudhaf. Ya, alif lam ganti mudhafun ilaih. So kitab kecil dia ringkaskan begitu lah. Kitab kecil tapi benda banyak nak cerita. So cara ringkas dia ialah dengan memadatkan perkataan-perkataan. Menggunakan sebagaimana yang saya sebutkan tadi, alif lam lil ahdi dzikri, alif lam lil ahdi al-ma'lumi. Okey. Kemudian alif lam lil idafati, ganti pada idafatan niyabatan anil mudhaf, niyabatan anil mudhaf ilaih. Itu kaedah para ulama dalam memadatkan percakapan. Right? So dalam memadatkan percakapan begini mau pun, kita tengok kitab kita ni, banyak mana disyarahkan oleh Syekh Muhammad An-Nawawi Al-Bantani. Kita ni baru masuk baru sikit lah. Alamatul bulughi thalathun. Baru 2 baris lebih. Tapi syarahnya ya Allah punyalah banyak kan. Dalam bab akidah ni kita tengok mukadimah, dalam mukadimah betapa banyak Syekh An-Nawawi mensyarahkan kalam al-muallif, al-musannif, ya. Itu dalam keadaan memadatkan percakapan dah tu. Kalau cakap panjang sungguh, tak tahu jadi bersama mana kitab kita ni. Subhanallah, itulah ilmu. Dunia ilmu yang sangat luas, tidak bertepi. Dunia ilmu yang sangat menghiburkan bagi ahli-ahlinya. Bagi ahli-ahlinya, ahli ilmu,
seronok dia baca kitab ni, gaya lagu ni, kitab besar pula, yang lain pula, gaya lagu lain pula. Seronok. Ya. Larut mereka itu dalam ilmu. Tahu-tahu umur 40, tak kahwin lagi. Allah, tak ingat nak nikah. Ya. Tahu-tahu umur 40, tak ingatlah nak nikah. Tak teringat kau tino. Dah. Tak ingat ke kau orang perempuan ni. Sampai begitu sekali. Larut dalam ilmu. Bagi ahli-ahlinya. Kita ni ilmu tak tahu ke mana tu ya, jadi sikit-sikit nak nikah. Tak boleh nikah orang tina, nak nikah sama. Orang tina pun sama juga. Jangan kata kat orang jantan saja. Orang tina pun sama juga. Gedik-gedik semua. Ya. Ni mentang-mentang PKP dah habis kan. Datang universiti PKP punya lama tak percaya ke baju, kain baju. Ada orang yang nak datang ni lepas PKP ni habis ribuan ringgit. Kerana apa? Kerana nak baharukan semua baju. Maklumlah baju yang belum PKP dulu semua dah lusuh dalam almari, walaupun simpan tapi dia lusuh. Biasalah baju kan. Dia lusuh. Duk simpan dalam almari taruh mana pun. Boleh sampai umur dia lusuh. So ramai mana di antara kita kawan-kawan kamu nak datang PKP ni beli baju beratusan bahkan ribuan habis PT. Laki tu orang Kalimat ni kurang kiut. Tu lah. Tu tak tahu tu lambat lagi kita tak tahu dah. Kahwin tu cuba cakap dengan mak ayah. Mak nak kahwin baru tahun 2 nak kahwin. Tu jawab dia kena fire smack down ya. Orang zaman dulu ngaji sampai umur 40 tak sedar bahawasanya umurnya sudah 40 tahun, kahwinnya belum. Tu orang tok guru zaman dulu tengok umur tok guru dah 70 tapi anak kecil anak. Kahwinnya lewat. Sembang kosong pula dah. Ini tak kosong, insyaAllah tak kosong. Mana. Sambung. Qala al-muallif rahimahullah wa an ya'murahuma aidan bi syara'i'id din adh-dhahirati. Dan bahawasanya ya'mura siapa ni? Asluhuma. Itu ya'mura dhamir ataupun fa'il itu kembali kepada aslum atas no. Atas ala aslihima. Dan bahawasanya menyuruhlah oleh asal kedua-duanya as-sabiyyu was-sabiyatu ataupun kembali pada az-zukur wal inas, kedua-duanya ya, lelaki dan perempuan itu juga aidan juga tu i'rab apa tuan-tuan? I'rabnya ialah maf'ul mutlaq kepada amil yang mahzuf, iaitu aidu aidan ya. An ya'murahuma, bahawasanya memerintahlah oleh asal, oleh mak ayah ataupun datuk nenek dan seterusnya, akan kedua lelaki perempuan ataupun asabi wasabiyati. Tapi dia jadi maf'ul atas lah sepatutnya kan. Aidan menyuruh juga bi syara'i'id din, dengan syariat agama al-zahirati, yang zahir. Maknanya batin-batin tu dah sebab apa? Budak 6 tahun, 7 tahun mana reti bahasa benda-benda yang bersifat benda ilmiah, perbahasan akliyah ya, al-aqlun nazari, al-aqlul badihi, mana reti ya. Kita yang tua ni pun reti tak reti ya, lalu gitu saja, lekat tak lekat ya. Perbahasan ilmiah, perbahasan akliyah, perbahasan nazariyah, ada reti tak juga kan kita yang dah tua ni. Sebab tu pada budak-budak yang mumayyiz yang belum balik, mumayyiz ni mesti belum balik, tak ada pula mumayyiz sekali dengan balik kan. Ni budak mumayyiz ni. So benda-benda yang batinah, yang bersifat pemikiran nazari, daruri, yang tu taklah perlu diajar lagi. Adapun syariat agama yang zahirah, tu wajib ajar. Apabila budak tu sudah mumayyiz umur 7 tahun. Right? Wajib ajar. Mak ayah kena bimbing anak-anak ini
Nahwa saumi, seperti puasa. Iza ataqa, apabila mampu. Ataqa dengan maksud mampu kedua-duanya. Dua-dua tu tengok boleh puasa, ya, body gemuk metong, boleh suruh puasa dah ni. Kalau cekeding korup, dah lah cekeding korup, suruh puasa pula. Tak bangun kawin tu tengok keadaan. Okey. So bahawasanya wajib juga kepada asal supaya, alamak, bateri. Sekejap ya. Sekejap, bateri. Bateri nak takut menuju tak putus lagi. Weh, pejabat ni sejuk. Aku dah selimut tu. Saya baik ada kain tu. Okey, sambung. Apa cakap tadi? Seperti puasa apabila ataqa, alif itu alif tasniyah, apabila kedua-dua itu mampu. As-sabi was-sabiyatu, ataupun az-zukur wal inas. Dua-dua tu mampu puasa. Budak-budak, ya, dah mumayyiz, umur 7 tahun ke atas sebelum balik, dia nampak okey, boleh ajar puasa, boleh dididik dengan puasa, maka kita wajib suruh ala sabili fardil kifayah. Wala budda ma'a sighatil amri minat tahdid, dan tak dapat tidak bersama dengan sirah perintah itu, ya, ayat kita nak suruh dia semayang, nak suruh dia ambil wuduk, nak suruh dia puasa, apa semua tadi, minat tahdid, kena bersama dengan at-tahdid, kita ancam dia sikit-sikit. Kita tanam, kita masukkan ketakutan dia kepada kita sebagai waliul amr, ataupun sebagai asal kepada mereka, ya. Kalau boleh disuruh dengan baik dan dia mengikut, itu beres, habis cerita. Tapi kalau budak-budak yang dah mumayyiz ni, kita suruh semayang agak nak lihat sikit, agak bergeliat, ya, nak bolehkah semayang, nak bolehkah ambil wuduk contoh, nak bolehkah puasa, kena tambah sikit sirah perintah kita tu, minat tahdidi, daripada sedikit ancaman. Daripada sedikit ancaman. Ka'an yakula lahuma, seperti berkatalah oleh asal ataupun oleh waliul amr, ya. Waliul amr itu maknanya walilah kepada budak itu, bukan waliul amri penguasa ni, bukan, ya. Bahawasanya berkata oleh penjaga kepada kedua-dua budak lelaki perempuan tadi, Salliya, semayang kamu dua-dua ni. Lelaki perempuan semayang. Wa illa darabtukuma, kalau tak semayang aku pukul kamu dua-dua ni. Aku jemur tengah panas. Aku tak bagi makan. So kena ada uslub tahdid supaya mereka takut. Ini sebagaimana diajar oleh ulama-ulama kita zaman dulu. Walaupun sebelum sampai ke peringkat tahdid itu, pandai-pandailah pujuk. Jangan mak ayah ni, ya, tiba-tiba dalam bab sembahyang puasa ni, terus jadi backing, jadi bengis, ya. So pujuk dulu, pujuk dengan baik. So kalau nampak nak tak berapa nak irau, barulah tambah tahdid, ancam sikit. Semayang. Nak kena pulah linga ni, tak semayang, tu tahdid orang kata. Siapa semayang, lepas ni ada hadiah. Okey. So derah dia orang semayang. Pasal apa? Dia nak hadiah tu. So itu kaedah pengajaran
kepada anak-anak di peringkat awal, ya, untuk mendidik. Tujuannya apa? Tujuan di bawah ada sebut. Ada 10 minit lagi. Kalau ada soalan boleh antum angkat soalan di bawah nanti insya-Allah. Mana. Salliya wa illa darabtukuma. Mayang kamu dua-dua ni, mayang. Mana mayang tu? Kalau anak lelaki-lelaki lah, perempuan-perempuan, semua sini dia tujukan kepada kedua-dua gender ini. Wa an yu'allimahuma anna an-nabiyya wulida bi Makkah, dan bahawasanya wali ataupun asal dalam dhamir sini kembali pada aslihima tahnu, mana ala wa an yu'allima aslus sabiyyi was sabiyyati, ataupun mudah cakap waliul amri, bahawasanya mengajar oleh waliul amri kepada budak lelaki perempuan ini, lelaki perempuan, anna nabiyya, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam wulida bi Makkah, dilahirkan di Makkah. Sewajar supaya mereka kenal Nabi mereka. Mereka tahu, ya, siapa Nabi mereka. Alimu auladakum bihubbi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib mengajar anak-anak kita supaya mencintai, mengasihi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. So kita yang jadi bertanggungjawab untuk menyemai, kenal dan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bahawasanya mengajar kedua-duanya, mengajar oleh waliul amr akan laki perempuan, bahawasanya Nabi SAW dilahirkan di Makkah, wa ursila fiha, diutuskan masa duduk kat Mekah, ya, sampai wahyu yang pertama. Wa mata fil madinati, kemudian meninggal di Madinah. Wa dufina fiha, dikuburkan di Madinah, ya, kuburnya berada di samping sebelah kiri Masjidin Nabawi. Di samping sebelah kiri Masjidin Nabawi. Kalau kita menghadap kiblat, Masjid Nabi makam Nabi berada di sebelah kiri. Musallal Qadim kita panggil, tempat semayang yang lama yang Nabi asaskan, ya, yang sekali dengan Raudah, ya. Tepi Raudah itulah makamnya baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, di rumah Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. So kita kena perkenalkan anak-anak kita dengan benda-benda ini, benda-benda asas, benda-benda zahir dalam agama, benda-benda yang tak perlu fikir pun. Dia orang tak kena fikir, ya. Nabi dilahirkan di Mekah, ada kena fikir dah? Tak, itu maklumat yang tak perlulah sampai kena fikir. Okey? So maklumat-maklumat biasa ini perlu kita sampaikan kepada anak-anak kita yang sudah mumayyiz sebelum daripada dia baligh lagi. Okey? Wa yajibu aidan an yadribahuma ala tarki dhalika darban ghaira mubarrihin, ya. Dan wajib juga aidan dan wajib juga an yadribahuma fi mahalli raf'i, fa'il kepada yajibu ta'wil masdar, ya. Wajib juga oleh bahawasanya memukullah oleh waliul amri akan kedua-duanya as-sabiyyatu was-sabiyyatu. Okey, huma kembali pada as-sabiyyata was-sabiyyata, tak bagi hatahlah sebab dia maf'ul kan. Ala tarki dzalika, di atas meninggalkan yang demikian itu. Okey, wajib juga bahwasanya memukul kedua-duanya di atas meninggalkan yang demikian itu. Demikian itu mana? Ai al-mazkur mina salati wa ma tatawaqqaf alaihi wa min asy-syara'i ad-dini adh-dhahirati, ya. Meninggalkan demikian yang disebut di atas, semayang, apa yang berkait dengan semayang dan syariat-syariat yang zahir dalam agama kita. Alright. So kalau tinggal benda tu, mak ayah
ataupun asal atau waliul amri, penjaga, wajib memukul kedua-duanya. Darban akan sebagai pukul ni, i'rab jadi apa? Maf'ul mutlaq, ya. Sebagai pukulan ghaira mubarrihin, yang tidak mencederakan. Ya, pukulan bukan smackdown, ya. Smackdown patah tekak, itu berdosa besar, itu bunuh orang. Ya, itu bunuh walaupun anak sendiri. Okey, walaupun tidak di hudud. Bapa bunuh anak, dia tak kena hudud, bunuh balah. Tapi orang rumah dia tak terlepas daripada ta'zir. Itu sebagaimana dalam ilmu jenayat, jenayat Islam. Walau bagaimanapun perbuatan itu haram. Ya, so pukul itu pukul yang ghaira mubarrihin, pukul yang tidak mencederakan. Fi asna'il ashirati, pada ya tengah umur 10 tahun. Ba'da kamali tis'i, ya selepas lengkap atau sempurna umur 9 tahun. 9 tahun cukup molek, masuk 10 tahun, wajib ibu bapa pukul anak-anak mereka sekiranya mereka meninggalkan perkara-perkara yang diwajibkan dalam Islam ini, seperti sembahyang, puasa, zakat, sembahyang, puasa, dan apa-apa yang berkaitan dengan perkara-perkara yang zahir dalam agama. So wajib pukul, wajib ke atas mak pak pukul. Ya. Dan ini sebagaimana disebutlah hadis, bukan apa-apa ni. Ya, ini semua ni berasaskan hadis yang kita selalu dengar, muru auladakum bisolati wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10. Ayat ni, ya, perintahkan anak-anakmu untuk mengerjakan sembahyang ketika mereka berusia 7 tahun dan pukullah, muru perintah, ya. Kemudian wadribuhum 'alaiha, dan pukullah, ya, mereka 'alaiha, untuk mereka mengerjakan sembahyang dan kefarduan-kefarduan yang lain. Wahum abna'u 10, ketika mereka berumur 10 tahun. 10 tahun maknanya lengkap sempurna umur 9 tahun, masuk 10 tahun, kena suruh sembahyang, kena suruh puasa dan apa-apa yang berkaitan. Pasal apa kena pukul ni? Ya? Pasal apa ni? Siapa kena? Orang Kelantan kata kena katak ni. Tu timbul cerita katak pula dah. Ya, cerita. Macam mana ceritanya? Biar kurang pendek cerita sebab dah pukul 6. Nak layan soalan lagi kan? So universiti biasaan cerita universiti juga ni. So budak universiti buat program anak angkat di kampung. Kat mana? Kelantan di apa? Tupak kampung saya, Tupak. Orang Tupak ni darat sikit. Aku, kalau kamu melihat aku ni ada darat-darat sikit, tu biasa. Orang Tupak ni dia kalau daratnya luar biasa, pendaratannya agak cemas, ya. Bukan pendaratan yang biasa. Kalau orang Kota Baru ni darat dah juga, tapi pendaratannya biasa-biasa saja. Tapi kalau orang Tupak, orang Pasir Mas tu pendaratannya agak cemas, ya. Baik. So apa ceritanya? So buatlah program anak angkat di belah-belah tu. So bukan budak Kelantan saja pergi, budak Kelantan tak pergi sebab semua orang darat belaka budak Kelantan ni. Mana ada Kelantan lah kelas ni. Darat tu belaka semua tu. Okey. Kemudian yang ikut program anak angkat tu orang-orang ni orang Selangor, standard sikit orang Selangor ni, tak ada darat-darat ni. Padahal rumah kampung juga sebenarnya. Di Ulusak tu, Selangor tu. Kemudian ikut budak-budak Perak, budak-budak Johor, turun jadi anak angkat kepada keluarga di Kelantan. Okay. Kemudian biasa kita jadi anak angkat ni rajin pelhadut rumah ni malhapah. Tanya budak-budak perempuan ni yang Selangor, yang Perak, yang Johor, yang Melaka ni. Bukan rajin pun kamu. Aku tahu dah, semua orang tahu pun. Ada nak turun halaman rumah sapu-sapu, sampah-sampah, kutip-kutip daun kayu. Tak ada, malah sepetullah. Tapi oleh kerana program anak angkat jadi rajin. Masya Allah, turun halaman rumah, menyapu sampah, menyapu daun-daun kayu, bakar.
Hebat, Masya Allah. Oi, berjuruh. Kalau yang ada anak lelaki, anak seolah-olah boleh cuk dah, boleh tanda dah. Ni menantu kita ni. Menantu kita boleh buat menantu dah ni. Alright. Tu cerita dia. Panjang cerita, lewat masa pula. Okey. So, menyapulah si budak ni. Nyapu tanah noh. Nyapu sapoh, nyapu daun kayu. Tiba-tiba tengok ada ular. Ular. Ular tu maknanya ular yang biasa lah. Kalau Kelantan sebut ular, mana ular yang biasa. Kalau nak tengok ular yang besar, kena pergi Terengganu. Sebab dia sebut apa? Ular besar. Besar bunyinya. Kalau nak tengok ular yang kecil, kena pergi Kedah. Dia panggil apa? Ular. Kecil je bunyinya. Ular. Itu seluruh lah. Ya. Baik. So, tengok ada ular. Sapu-sapu sampah, tengok ada ular. So, terperanjatlah si budak perempuan ni. Mak. Ular, mak. Ular. Ya. Mak pun cakap, dah ular katak lah. Katak. Kawan ni salah faham. Bukan katak, mak. Ular. Ya. Dah ular katak lah. Bukan katak, mak. Ular. Tak habis macam tu ya. Okey. So, perkataan katak. Ya. Katak tu maksudnya pukul. Bukan katak frog. Itu bukan. Ya. Maksudnya apa dia? Pukul lah ular tu. Kau duk kata ular itu kena put kat dia tu kan. Kata tu maksudnya pukul. Alright. So ibu bapa wajib memukul, mengatak tu dia di atas memukul anak-anak lelaki dan perempuan yang sudah mumayyiz sebelum baligh, ya, apabila meninggalkan sembahyang dan kefarduan yang zahir, ya. Darban ghaira mubarrihin, dengan pukulan yang tidak melukakan, fi asna'il ashirati, pada tengah umur 10 tahun, ba'da kamali tis'i, selepas sempurnanya 9 tahun. Pasal apa tu? Lihtimalil bulughi fi, kerana ihtimal takut budak ni dah balik ke, ya. Ada ihtimal, kemungkinan budak ini sudah balik tapi tak tahu, ya, tak perasan. Budak ni pun tak ertilah mana, dia pun tak cerita. Dia sudah selama dah masa dia umur 10 tahun ni, dah berapa kali dah mimpi indah, mimpi berada di dunia yang sangat cantik, indah, berada di pelangi, di buai bidadari, kan. So takut dia tak cerita benda tu. Dia dah balik lama dah. Sebab itu apabila dah masuk umur 10 tahun, mak ayah dia kena pukul dia, kena pantau dia, kena pastikan dia semayang, pastikan dia melakukan perkara yang zahir, ya, syariat-syariat yang zahir ini, ya, dengan baik. Pasal apa? Lihtimalil bulughi fi, kerana ihtimal balik. Wallahu a'lam bisawab. Yang selebihnya kita sambung minggu depan. Kita layan soalan 1-2. Ni ada soalan tanya. Soalan Ustaz, ya. Bukhari. Bagaimana ulama menetapkan umur mayit itu 7 tahun, dan apakah terdapat beza pendapat umur mayit? Secara umumnya umur mumayyiz ini, ya, berdasarkan kepada al-'adatu awil urfu, budak ni secara umumnya umur 7 tahun balik. Itu pukul rata. Ya, pukul rata. Itu dasarnya ataupun asasnya ialah al-urfu uruf. Tak ada dalih ni cara umumnya. Dalih secara tepat sini tidak ada, ya. Cuma dalil ini kembali kepada uruf. Dan ulama kaji bahawa benar sungguh umur 7 tahun ni kebanyakannya orang sudah balik. Ada yang belum mumayyiz, ya, bukan balik. Ada yang belum mumayyiz umur 7 tahun. Dan ada yang sudah mumayyiz sebelum umur 7 tahun. Okey. Cuma secara umumnya 7 tahun ini secara urufnya sudah mumayyiz. Apakah terdapat perbezaan pendapat dalam bab umur mumayyiz? Macam tadilah, ya. Boleh jadi sudah mumayyiz sebelum 7 tahun, ataupun 7 tahun belum mumayyiz lagi, ya. Tapi secara umumnya ulama mengatakan bahawasanya
umur mumayyiz itu ialah 7 tahun. Okay. Dengan proses hidup yang biasa dilalui oleh manusia, right, oleh budak-budak yang terdidik oleh mak dia, ayah dia di rumah, umur 7 tahun dia balik. Budak-budak zaman sekarang tak tahulah macam mana. Ya, mak ayah zaman sekarang dididik macam mana, anak-anak zaman sekarang tak tahu. Ya, yang kita nampak zaman sekarang ni, mak ayah kebanyakannya bagi telefon, bagi tab ke anak-anak. Budak kecil-kecil sudah pandai tengok telefon, sudah pandai tengok. Kita takut dunia mereka itu tak bersambung dengan dunia di luar ini. Akhirnya mereka larut dalam dunia mereka sendiri, tak tahu mana mumayyiz, tak tahu mana puasa, tak tahu mana semayang, tak tahu mana apa. Yang itu lingkup. So, sepatutnya kehidupan seorang anak-anak yang biasa, dia hidup, bergaul dengan keluarganya, dengan mak ayah, dengan adik-beradik, umur 7 tahun itu sudah balik. Balik pula dah. Sudah mumayyiz. Itu jawapannya kepada persoalan tadi. So, saya kira, ada lagi soalan? Kalau ada, sila. Kalau tak ada, kita boleh tangguhkan kelas kita ni ke pertemuan-pertemuan yang akan datang. Tak ada kita tangguhkan. Wallahu a'lam bissawab. Wa ilaihil marji' wal ma'ab. Allahumma salli afdala salatin ala afdali makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran birahmatika ya arhamar rahimin. Moga berjumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.